warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dikasihi Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, para pegawai masjid, seterusnya tuan-tuan perempuan muslimin dan muslimat yang dikasihi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita dapat menyambung lagi kuliah kita tuan-tuan, kuliah berkenaan dengan sirah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ni kalau ikut tajuk ni tuan-tuan, muka surat 111 tuan-tuan, iaitu kita akan masuk kepada tajuk Khazraj menerima Islam. Tapi bulan lepas saya ada janji dengan tuan-tuan untuk baca dialog pertemuan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan kabilah Bani Syaiban. Kabilah Bani Syaiban, kabilah terakhir yang ditemui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum bertemu dengan kabilah Khazraj yang datang daripada Yathrib. Jadi sebagaimana yang kita bentangkan pada bulan lalu, masuk tahun yang ke-11 ini tuan-tuan, di penghujung tahun ke-11, keadaan telah berubah di kota Mekah, khususnya setelah Nabi SAW keluar daripada sekatan pemulauan selama 3 tahun di bumi Syi'ab Bani Hashim. Dakwah boleh dikatakan terhenti hampir 100%, mana tak ada siapa nak masuk Islam dah. Nabi duk berdakwah situ lah, tak berhenti, berusaha pada ketika ini untuk satu, menyampaikan ajaran Islam. Yang kedua, Nabi mengajak atau menawarkan kepada mana-mana kabilah lain selain daripada Quraisy yang tinggal di luar daripada kota Mekah untuk memberi kesanggupan untuk memberi perlindungan dan memberi bantuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dakwah yang dibawa oleh baginda. Tengok muka surat 110 tu, masa ni selain daripada ajak orang masuk Islam, Nabi akan syaratkan kepada siapa-siapa yang nak masuk Islam pada ketika ini daripada kabilah-kabilah di luar Mekah ni, Nabi kata man yu'wini, man yansuruni, siapa yang boleh bagi perlindungan, siapa yang boleh memberi bantuan dan pertolongan kepada aku, hatta uballigha risalata rabbi,
supaya aku dapat menyampaikan risalah daripada Tuhanku, walahul jannah, baginya syurga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berubah dah, dakwah ni dia masuk fatrah ataupun fasa Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan ajak orang masuk Islam, tapi masa ni Nabi perlukan sokongan daripada mana-mana kabilah Arab untuk membantu dan menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita telah sebutkan beberapa kabilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam temui, dan di antara yang penting selain daripada kabilah Bani Amir, iaitu dialog Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kabilah Bani Syaiban, yang saya tak tulis dalam buku ni tuan-tuan, tapi saya rasa kena baca lah tuan-tuan. Iaitu ketika malam-malam hari di Mina, masa mereka main berniaga, mereka main untuk buat ibadat haji. Niaga ni di Dhil Majaz, dekat dengan Arafah. Lepas tu mereka pergi pula ke Mina, pergi ke tempat-tempat untuk melaksanakan ibadat haji. Lalu Nabi SAW ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan juga sebenarnya ada seorang lagi yang bersama dengan Nabi, iaitu Sayyidina Ali. Sebab cerita kita nak baca ni, yang cerita tu ialah Sayyidina Ali, mana dia ada sama lah. Tapi Sayyidina Ali muda lagi pada masa tersebut. Kalau kita ingat masa dia masuk Islam dulu ni, umur 10 tahun lah, dalam 10 tahun lebih kurang 20 tahun lah. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar ni dah mencecah 50 tahun lah. Nabi dah 51 tahun. Pada masa ini Abu Bakar pun dekat-dekat 50 pada ketika itu umur dia. Jadi Sayyidina Ali ni menemani mereka ni sahaja, yang berperanan betul-betul ni duk pergi jumpa kabilah tu, pergi jumpa kabilah ni, bercakap mesti orang tua lah, takkan budak-budak kan, takkan orang muda ni, dia mesti orang yang ada pengalaman, tengok pun ada haibah dia. Sebab tu yang cerita ni ialah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam duk keluar pergi jumpa malam-malam, Sayyidina Ali kata, lamma amara Allah azza wa jalla nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an ya'rida nafsahu ala qabail al-arab, kharaja wa ana ma'ahu ila an qala. Bila Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi untuk pergi jumpa kabilah-kabilah Arab yang mai ke kota Makkah Al-Mukarramah pada ketika itu, Ali kata aku pergi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian dalam kami duk pergi jumpa kabilah tu, hak tolak lah, hak maki hamun pun ada. Thumma dafa'na ila majlisin akhar, kami terjumpa dengan satu majlis, tengok orang duk berhimpun tang tu. Alaihi sakinatu wal waqar, nampak pada kabilah ni, kata Sayyidina Ali, nampak depa ni nampak ketenangan pada kabilah ni, tak nampak kelang kabut, nampak duk tenang saja beberapa orang daripada kabilah ni. Fataqaddama Abu Bakrin, Sayyidina Ali kata Abu Bakar ni terus pergi kat kabilah tu, pergi jumpa dengan kabilah tersebut. Fasallama faqala, lalu dia pun ucap selamat kepada mereka. Lalu dia kata, Sayyidina Abu Bakar kata, manil qaum, hampa ni daripada kabilah mana? Qalu Syaiban ibnu Tha'labah, kami daripada kabilah Syaiban bin Tha'labah. Kabilah Syaiban bin Tha'labah ni tuan-tuan, Bani Syaiban ni, mereka ni penempatan mereka di dekat dengan negara Iraq. Kalau kita tengok dalam peta tu, dia ke utara Madinah, ke arah barat sikit lah, ke arah timur.
Dan mereka ni tuan-tuan bila sebut negara Iraq, kita kena ingat terus lah, kawasan Iraq ni bawah pemerintahan Parsi, Iran. Mereka duduk dekat situ. Mereka bukan termasuk sebahagian daripada Parsi, orang Arab, tapi penempatan mereka berhampiran dengan kerajaan besar pada masa tersebut, iaitu kerajaan Parsi. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bila dengar sahabat kata Bani Syaiban, Abu Bakar ni dia beralih kat Nabi SAW. Dia kata, bi abi wa ummi haula'i ghurarun nas. Dalam setengah riwayat sebut izzun nas. Dia beralih kat Nabi bila dengar kata depa ni daripada Bani Syaiban. Dia terus kata, wahai Rasulullah, depa ni ialah kabilah yang mempunyai kekuatan dan kemuliaan. Maknanya apa tuan-tuan, hak kita sebut hari tu ni, kalau tuan-tuan masih ingatlah kan, Abu Bakar ni mana dia tahu semua ni tuan-tuan, pasal dia ni orang alim dalam bidang ilmu ansabul Arab. Dia tahu bahawa kabilah-kabilah Arab ni semua dalam kepala dia kan, daripada zaman jahiliah lagi. Anak-anak muda Mekah kalau nak dengar cerita tentang kabilah Arab tu, macam mana sifat dia, macam mana hubungan dia dengan Quraisy, latar belakang dia macam mana, kabilah ni jenis yang boleh percaya, kabilah ni kurang boleh dipercayai, kabilah ni begitu begini. Itu memang kepakaran Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab itulah dalam Nabi nak pergi berdakwah ni tuan-tuan, nak pergi jumpa kabilah-kabilah ni, Nabi bawa siapa? Abu Bakar. Walaupun kalau kira nak cari bodyguard, nak cari hak kemas-kemas macam Umar ke kan, macam dengan Hamzah ke, Hamzah pun masuk Islam lah, tapi Nabi tak bawa orang-orang ni tuan-tuan. Nabi bawa walaupun kurus. Abu Bakar ni dia kurus sifat dia, tapi dia ada kepakaran ilmu dia. Ilmu ni berguna dalam dakwah. Jadi Nabi bawa siapa? Nabi bawa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dengar nama Syaiban bin Tha'labah, dia beralih terus kat Nabi. Dia kata, bi abi wa ummi ya Rasulullah, depa ni haula'i ghurarul qaum. Depa ni memang kaum hebat lah. Izzul qaum. Depa ni ialah satu kabilah yang mulia, yang mempunyai kekuatan. Lepas tu, wa fihim, dalam ramai-ramai ahli kabilah ni dia kenal seorang, iaitu Mafruq. Qad ghalabahum lisanan wa jamala. Nama dia Mafruq bin Amru. Dia kenal, baru pergi menegak selalu kan, kenal. Dan dia ni pula dari sudut kefasihan bahasanya dia, wa jamala, segak sekali pun dia ni juga Mafruq ni. Kata Sayyidina Ali, wa kana lahu ghadiratani tasqutani ala taribatayhi. Rambut ada, orang panggil apa, orang perempuan sanggui kena kata apa, orang untuk jay dulu ni, orang perempuan duk silang-silang rambut tu sanggui apa orang panggil, saya nak kata tak terbit. Ni dua masa tu kira segak lah kalau pakai lagu tu rambut panjang, rambut duk tani dia jalin-jalin duk tang dada dia ni kan. Wa kana adna al-qaumi majlisan min Abi Bakr. Dia lah dalam ramai-ramai lah tu yang Abu Bakar kenal sikit dia. Faqala Abu Bakr. Jadi Abu Bakar dia guna dengan pengalaman dia, pengetahuan dia, ilmu dia tentang ilmu al-ansab, dan dia kenal pula Mafruq bin Amru ni. Dia tanya beberapa soalan. Faqala Abu Bakr, kaifa al-adadu fikum? Mafruq dia kata, aku nak tanya boleh tak? Dia kata, kamu ni, kabilah kamu ni dari sudut kekuatan tentera, al-adad, bilangan, jumlah. Jumlah di sini mana jumlah kaum dan jumlah kekuatan ketenteraan mereka lah, mana askar mereka tak mana kuat. Dia tanya Mafruq ni kan, kaifal adadu fikum? Faqala Mafruq ni bila ditanya tu dia jawab, dia kata, inna lanazidu ala al-alf
kami ni ada lebih kurang campur tolak lebih kurang 1,000 orang lebih tentera. Kuat lah, kira bukan kabilah kecil lah. Bala tentera pun ada 1,000 ni kuat juga. Tapi ada lagi kabilah-kabilah Arab kuat berani pada macam Bani Hanifah. Bala tentera ada 40,000 orang kan. Depan ni dalam 1,000 lebih sikit. Ada tentera ni orang duduk di perang dalam 1,000 orang. Walan tughlaba alfun min qillah. Jadi dengan 1,000 ni dia kata, kalau kerana bilangan kami tak kalah pasal bilangan lah, kuat jugalah mereka ni kan. Kalau nak kalah pun sebab lain, bukan sebab jumlah dan bilangan bila kami menempuh peperangan. Abu Bakar tanya lagi, faqala Abu Bakr wa kaifal man'atu fikum. Bagaimana pula al-man'ah? Man'ah ni ialah bila mereka memberi perlindungan kepada seseorang. Kadang-kadang kan jadi negara ni kabilah-kabilah besar-besar ni, kadang-kadang ada orang dari kabilah mana-mana hak baik, hak terkenal yang boleh kira orang bagus, tiba-tiba dia dizalimi oleh kaum dia kan, dia minta orang panggil apa, suaka politik kan, minta perlindungan. Apa ada tak orang pernah melindungi siapa-siapa? Macam mana keadaan kamu dalam pengalaman kamu lah Mafruq? Kabilah kamu ni pernah tak bagi perlindungan kepada sesiapa? Dan bila bagi perlindungan, macam mana sikap kamu terhadap orang yang kamu bagi perlindungan tersebut? Nah, tu soalan pendek ya. Wa kaifal man'atu fikum. Lalu kata Mafruq, makanya ini dia ringkaskan ni. Dia jawab tuan-tuan, tahun ini pengarang kitab ni dia peringkaskan ni, saya baca dah tempat lain ni. Dia jawab tuan-tuan, dia kata kalau kami tolong seseorang, kami tolong dengan sehabis tenaga kami, dan kami memang mempunyai kemampuan untuk itu. Lebih kurang lagu tu lah kata-kata tersebut. Saya tak tengok dulu tadi, saya buat main, saya ada ingat ada juga dia ringkaskan sikit penulis ni, panjang perbualan tersebut tuan-tuan. Faqala kemudian Sayyidina Abu Bakar ni dia tanya lagi ada satu soalan lain. Dia tanya macam mana kaifal harbu fikum, macam mana peperangan kalau tercetus antara kabilah Bani Syaiban ni dengan kabilah lain, macam mana? Lalu kata Mafruq, inna la ashaddu ma nakunu ghadaban hina nalqa. Kami ni kalau nak tengok kemarahan kami masa mana, masa bertembungnya pertempuran tersebut, masa tu baru boleh nilai betul bagaimana kekuatan kami dalam peperangan. Wa ashaddu ma nakunu liqa'an hina naghdab. Dan keadaan kami ini kalau dalam keadaan peperangan, kalau kami marah, masa tu tak kira lah, apa jadi pun jadilah, kami akan tentang musuh kami, kata Mafruq. Wa inna lanu'thirul jihada 'ala al-awlad. Dan menjadi syiar bangsa kami, kabilah kami lebih mengutamakan kuda-kuda daripada anak-anak. Nak abang kata anak ni kira benda hak kita sayang lah, tapi kuda yang digunakan dalam medan peperangan, hak tu lagi kami sayang. Mana dia banyak kaum yang kuat lah. Gambaran kata-kata ni menggambarkan kekuatan yang ada kepada Bani Syaiban. Wasilah ala liqah, dan kami lebih suka kepada senjata. Silah makna dia senjata, liqah daripada unta. Unta ada susu, orang perah susu, unta susu lah. Nak banding dengan suka duk menega, duk kira susu, dah kami silah lagi kami suka lagi. Ni moto syiar kaum kami, ahli anggota kabilah kami.
wan nasru min indillah, tapi kalah menang tu dia kata hak tu mai daripada Allah. Yudiluna marratan wa yudilu alaina ukhra, kadang-kadang kami menang, kadang-kadang kami kalah. Biasalah perang kan, bukan menang semua, ada ketika kami kalah juga dalam peperangan. Mana dia abang betul tentang bagaimana kekuatan yang ada kepada kaum dia. Jadi dia berani itu pasal apa? Dia kenal Abu Bakar, dan Abu Bakar pun kenal dia dah sebelum daripada ni. Jadi daripada perbualan yang tuan-tuan dialog ni, kita boleh nampak tak macam mana Abu Bakar punya peranan dalam dakwah. Bila Nabi SAW nak bawa dia, memang bawa orang yang tepat, yang memang dikenali, yang boleh diharap dalam urusan nak deal dengan mana-mana pihak kabilah yang ditemui. Sebab itulah Nabi SAW bawa dia dalam mana-mana pertemuan untuk urusan dakwah. Lepas tu nanti bila nak pergi hijrah pun Nabi bawa siapa tuan-tuan? Walaupun kalau kita bukan kena bawa orang kuat lah, boleh bersilat lah, taekwondo apa, Nabi dia bawa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kepakaran dia ni Nabi gunakan sepenuhnya dalam dakwah. Ni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tak ada kelebihan seumpama ni pada para sahabat yang lain radhiyallahu anhum ajma'in. Walaupun sahabat-sahabat lain ada sumbangan dan jasa masing-masing terhadap agama kita ni tuan-tuan. Kemudian Mafruq ni dah tanya banyak hak kan, tanya hak tu, tanya ni. Dia tanya balik, dia kata la'allaka akhu Quraisy. Dia kata macam mana nak terima la'allaka ni, mungkin engkau ni wahai Abu Bakar. Dia tahu mai tu dengan Nabi SAW, dia merujuk pada Nabi, engkau lah sedara orang Quraisy. Maksud dia dah dengar dah berita tentang Nabi SAW ni, tentang Nabi bawa ajaran baru, nak pecah belah masyarakat, bawa ajaran macam-macam, dia fitnah Nabi daripada tahun ketiga, tahun keempat dulu kita pada sebab dah berita tentang Nabi. Jangan percaya dia ni pemurung, dia ni tak boleh harap, dia ni gitu. Tuduhan tu dah lama dah daripada dengar. Jadi Mafruq bila dia tanya-tanya banyak, dia kata kamu ni lelaki Quraisy tersebut yang disebut-sebut kepada kami daripada sebelum ni kah? Lalu apa jawapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bila ditanya oleh Mafruq ni tuan-tuan? Faqala Abu Bakar, bijaknya Abu Bakar dalam nak berdialog ni. Dia orang tua ni lain lah. Sayyidina Ali muda lagi, baru umur 20, pengalaman tak sama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu pun berniaga. Dia memang orang kaya. Orang kaya ni dia misi lah deal dengan syarikat tu, syarikat ni dia biasa dah ni. Ali tak ada lagi pada ketika ni kemampuan seperti yang ada kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tuan-tuan. Abu Bakar kata apa? In kana balaghakum annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faha huwa dhah. Abu Bakar kata, kalaulah yang sampai kepada kamu tu yang mendakwa kata dia adalah utusan Allah tu, inilah lelakinya. Ditunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hak mula deal tu siapa dia? Dia dulu, Abu Bakar dulu tuan-tuan. Lepas tu barulah dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam perbualan tersebut. Faqala Mafruq tanya soalan tu kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila ma tad'una ya akha Quraisy, ajaran kamu yang kamu bawa ni mengajak kepada apa wahai saudara orang Quraisy? Jadi ajaran kamu ni lagu mana? Lagu orang Kedah tanya lagu mana? Lah, lagu mana hang nak ajak apa dia kan? Dia tanya lagu tu tuan-tuan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun jawab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad'uukum ila syahadati an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku mengajak kamu sekalian untuk bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah sahaja, tidak ada sekutu baginya, wa anni abdullahi
wa rasuluh, dan aku ini kamu kena bersaksi, kena meyakini aku adalah hamba Allah dan juga utusannya Rasulullah. Wa ila an tu'uni, dan aku mengajak kamu supaya memberi perlindungan kepada aku. Kan kita dah sebut dah ni daripada start tahun sebelah ni. Inilah seruan dakwah Nabi, ajak masuk Islam. Yang kedua, kena tolong aku, bagi bantuan pada dakwah yang aku bawa ni. Wa tansuruni, dan kamu kena tolong aku. Wa tansuruni fa inna Quraisyan qad tadhaharat ala Allah, kerana orang-orang Quraisy telah menentang Allah, mana sekat dakwah yang aku bawa ni. Mereka tak mau bagi orang terima ajaran yang aku bawa ini. Wa kadzabat rasulah, dan mereka telah mendustakan rasulnya, tak percaya pada aku dah lah ni. Wastaghnat bil batil 'anil haqq, dan mereka nak hidup dalam keadaan kebatilan, tak mau menerima kebenaran yang aku bawa. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, sedangkan Allah lah yang maha kaya dan maha terpuji. Faqala Mafruq, dia tanya lagi, dia berminat dengan dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Dia kata, wa ila ma tad'u aidan ya akha Quraisy, lagi dia kata, apa lagi yang kamu ajak? Fa wallahi, demi Allah, kata Mafruq, ma sami'tu kalaman ahsana min hadha, tak pernah lagi aku dengar sesuatu ucapan yang lebih baik daripada ucapan yang kamu ucapkan pada malam ini. Fatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian pada ketika itu Rasulullah baca beberapa potongan ayat dalam surah Al-An'am yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq dzalikum wassaakum bihi la'allakum ta'qilun. Dia ayat Quran ini tuan-tuan, dia punya susunan bahasa bayan yang ada pada hak tu sudah Arab lah, dia dengar tu dia dah tersentuh dah dengan ayat-ayat tersebut. Tambahan pula kandungannya, Allah kata apa? Qul Muhammad, bagi tahu kat mereka, sampaikan kepada umat manusia, ta'alau, marilah aku bacakan kepada kamu apa yang diharamkan oleh Tuhanmu kepada kamu, yaitu jangan sesekali kamu mensyirikkannya dengan sesuatu, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa kamu. Abang tu, ini asal-asal dalam ajaran Islam. Nak ajak ni, ajaran aku nak bawa ni, nak ajak masyarakat supaya buat baik kepada para ibu bapa. Dan jangan membunuh anak-anak kamu kerana takut tak makan. Karena di kalangan kabilah Arab ni ada kabilah yang memang anak ramai bunuh, perempuan tak mau. Ni ajaran Islam tentang benar-benar yang karut maut lagu ni, depa pun tahu benda tu. Kami yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kamu. Jangan mendekati perkara-perkara keji. Maksud keji ni tuan-tuan, yang berkait dengan zina. Ajaran aku bawa ni nak cegah benda-benda yang berkait dengan persoalan zina, ma zahara minha, yang zahir dan yang batin, wa ma batan, dan jangan kamu membunuh sesama kamu ni yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan kebenaran yang dibenarkan. Dzalikum wasaakum bihi, itulah yang dipesankan oleh Tuhan kamu kepada kamu. Moga-moga kamu menggunakan akal fikiran kamu. Tuan-tuan, bila dengar kata-kata daripada Nabi SAW ni kan, Mafruq ni kira dia terima dah yang sebenarnya. Kalau kita baca ni tuan-tuan, dia memang dah terpesona, terbungin, dan dia boleh terima dah ajaran ni tuan-tuan. Dia kata apa? Da'auta, engkau telah menyeru
wallahi demi Allah, ila makarimil akhlaq, kepada akhlak-akhlak yang mulia, wa mahasinil a'mal, dan kepada amalan-amalan yang baik. Dan kemudian masa tu tuan-tuan, dia sebab dia bukan seorang, dia main dengan kaum dia, ada hal lebih berpengaruh daripada, tapi dia yang kenal dengan Abu Bakar, dia yang memulakan perbincangan tersebut. Kemudian pada ketika tu tuan-tuan, dia di sebelah dia, tak jauh pada dia, ada lagi seorang orang tua daripada dia yang merupakan ketua mereka yang sebenarnya dalam rombongan tersebut. Thumma radda al-amra ila Hani ibni Qabisah. Kemudian dia pelawar ketua dia kata apa? Hadha Hani syaikhuna. Ni dia kata Hani bin Qabisah, dia ketua kami, orang tua di kalangan kami yang main ni, dia kata. Wa sahibu dinina, dan kalau dalam bab agama, inilah tu imam kami ya, okay. Faqala Hani buat masuk dalam perbincangan yang dimulakan oleh Abu Bakar tadi. Qad sami'tu maqalatak ya akha Quraisy. Dia kata, aku dengar dah hang kata tadi tu. Wa inni ara tarkana dinana wattiba'ana dinaka limajlisin jalasta ilayna la awwala lahu wa la akhira li dhullin fir ra'yi wa qillati nadarin fil 'aqibati anna az-zallata ma'al 'ajalah. Dia kata, ajaran yang kamu bawa ni pada pendapat aku menyebabkan kami kena tinggal agama kami, kepercayaan kami kena tinggal daripada kata-kata Nabi SAW, penerangan Nabi itu. Dia kata, aku faham lagu tu lah. Dan kami kena ikut agama kamu dalam sekali pertemuan yang kita duduk kali ini. Mana kalau kami ikut, mana duduk kali ini, terus kami ikut kamu lah. Jadi dia kata, nak terjemah lagu mana ni ya? Nak abang kata, kecuaian, kegelinciran ni dia mungkin terjadi kalau kita ni kalut. Dia nak abang kata, kami ni tak mau buat keputusan tergesa-gesa. An-nazzallata fil ajalah. Mana ajalah ni, mana kita dengar-dengar, oh terima, oi terima, ni mungkin kami silap lagi, menyesal pula nanti. Wa inna nakrahu an na'qila ala man wara'ana aqdan. Kami rasa tak patut jugalah kalau kami buat satu keputusan sedangkan kaum kami di perkampungan, di penempatan kabilah Bani Syaiban ramai lagi. Walakin narji'u wa tarji'. La, lagu ni dia kata, la, kami bagi kami balik dulu ke perkampungan penempatan Bani Syaiban dulu, wa tarji', kamu pun balik dulu ke tempat kamu, wa nanzur, dan nanti kami fikir balik loh, kami bincang sesama kami di sana. Kemudian tuan-tuan, perbualan tu macam nak berakhir di situ, tapi ada seorang lagi dalam kalangan mereka tu, nama Al-Muthanna bin Harithah. Ada orang tu juga, dia pun turut perbincangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Dia kata, kami ni orang-orang Bani Syaiban ni ada satu lagi perkara yang kamu kena tahu, iaitu kami ini berada berdekatan dengan Anharu Kisra, kerajaan Parsi. Kami duduk tak jauh dengan orang-orang Kisra. Wa miyahul Arab, mana belah utara kami orang kerajaan Parsi, belah selatan ni orang-orang Arab. Kami orang Arab, memang depan ni daripada kabilah orang Arab. Jadi kami ada perjanjian dah, persefahaman dengan kerajaan Kisra. Jadi kami tak beranilah nak buat apa-apa keputusan, sebab mereka fahamlah kalau terima dakwah Nabi, bermakna dengan Kisra sekali lagi pun
ada masalah. Dengan orang Arab mungkin tak ada masalah apa, tapi saya dengan Kisra timbul masalah, dia tak sanggup nak buat keputusan tersebut, sehingga Nabi SAW bila dia bagi kata-kata lagu tu orang hak terakhir ni, iaitu Al-Muthanna bin Haithah, kata Nabi hormat pandangan dia, bukan Nabi bermaksa dah, tapi Nabi usaha, tak berhenti-berhenti ajak orang masuk Islam, ajak siapa boleh bagi bantuan. Nabi kata sepatah, tuan-tuan, Nabi kata ma asa'tum fir raddi idh afsahtum bis-sidqi. Ma asa'tum ni, kamu tak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik dah, kerana apa yang kamu sampaikan kepada aku ni memang benar daripada hati kamu. Daripada abang tu memang abang sungguh-sungguh lah. Bukan saja-saja mereka nak tolak, tapi mereka tak mampu nak bagi perlindungan kepada Nabi. Nusak lagi nak berhadapan dengan kerajaan Parsi yang maha besar pada ketika tu. Nabi hormati pendirian yang diberikan oleh Bani Syaiban ni, tuan-tuan. Kemudian Nabi kata lagi, wa inna dinallahi azza wa jalla lan yansurahu illa man hatahu min jami'i jawanibih. Nabi kata sesungguhnya agama Allah yang aku bawa ni tidak ada orang yang boleh membantu dan menolongnya, melainkan orang tu kalau dia nak tolong, dia kena tolong ni daripada segenap sudut. Memang dia bukan boleh kami kalau ni bab ni boleh ni, hak ni tak payah kalau bab ni ada, dia mesti mau kalau tolong tu sanggup apa sahaja yang terjadi kepada kabilah dia pun, dia akan bermati-matian mempertahankan Nabi dan dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah antara kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kabilah Bani Syaiban. Mana Bani Syaiban ni bukan mereka tolak, tapi mereka beri satu keuzuran yang munasabah dengan keadaan mereka. Allah tak pilih mereka untuk nak menerima ajaran Islam. Allah nak pilih kabilah kita sebut tajuk tadi, tuan-tuan, iaitu Khazraj nanti ni. Lepas beralih sikit daripada kabilah ni, baru Nabi tinggalkan, Nabi jumpa dengan kabilah Khazraj yang kita kena tangguh bulan depan pula lah baca abang Khazraj ni, tuan-tuan. Macam mana Allah nak pilih? Kemudian Allah tak pilih Bani Amir dengan sikap dan perangai mereka nak kuasa lepas Nabi tak ada. Bila mat ke Bani Syam nampak mata nak terima dah, tapi ada halangan yang menyebabkan mereka tak boleh nak membantu dan memberi bantuan dan pertolongan kepada Nabi. Tapi nanti Allah nak pilih satu kabilah yang baru habis perang, mereka negara mereka ni hancur pada ketika itu, kerana ada satu perang nanti kita sebut bulan depan, perang Bu'ath, yang terjadi beberapa tahun sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, tuan-tuan. Jadi insya-Allah kita tangguh dulu kuliah kita malam ni, tuan-tuan. InsyaAllah bulan depan jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sambung bicara sirah kita insya-Allah. Qul qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman wa 'ilman wa 'amalan salihan. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.